Majlis penyerahan zakat itu disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Dr. Muhammad Hanis Osman, manakala TBS diwakili Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datu Misnu Taha. Majlis penyerahan disaksikan oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Dr. Muhammad Hanis memaklumkan kepada pemberita jumlah sumbangan zakat untuk tahun ini meningkat sebanyak RM52,000 daripada tahun sebelumnya. Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan pihaknya komited untuk terus mengadakan pelbagai kerjasama dengan kerajaan negeri khususnya dalam bidang perbankan. Pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang ingin memilih bidang pengajian di universiti atau pusat latihan harus memilih bidang yang benar-benar bersesuaian dan mampu memberi pulangan yang baik kepada mereka. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom semasa merasmikan Hari Kerjaya dan Pendidikan Pejabat Pendidikan Tatau Sebau di Bintulu berkata, pencapaian akademik yang baik juga mampu mengubah status kehidupan masyarakat terutama di luar bandar. Semua ini menurut beliau memerlukan komitmen semua pihak termasuk guru-guru, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan komuniti yang seharusnya mempunyai matlamat sama. Seharusnya mempunyai arah yang sama, satu haluan, supaya kita sentiasa memberi kerjasama, termasuk saya sendiri. Saya akan memberi, I will give you full support, because to me there's no other way to transform the rural community in Sarawak, especially. It is only about education. After you have good education, not only that you are trainable, but you can be one of the leader in the future. Oleh itu, katanya Kerajaan Sarawak sejak dari dahulu telah berusaha menyediakan pemimpin masa hadapan termasuk melalui Yayasan Sarawak dengan menghantar pelajar-pelajar terpilih ke sekolah-sekolah terbaik seluruh negara. Kebanyakan mereka hari ini berjaya menjadi pemimpin dalam Kerajaan Sarawak serta golongan profesional dalam pelbagai bidang. Mengulas keputusan SPM 2022 yang dicapai SMK Sebauh dan SMK Tatau, beliau amat berpuas hati dengan peningkatan yang ditunjukkan kali ini. Ia membuktikan usaha berterusan dilakukan semua pihak yang sewajarnya menjadi contoh kepada calon-calon SPM tahun ini. Hari Kerjaya dan Pendidikan PPD Tatau Sebauh merupakan kerjasama Yayasan Sarawak bagi memberi peluang pelajar-pelajar lepasan SPM memilih tempat-tempat pengajian dan latihan serta kerjaya mengikut tahap pencapaian masing-masing. Kerajaan Sarawak telah memutuskan untuk melaksanakan kajian pelan induk pembangunan Miri dengan objektif untuk merangka pelan pembangunan komprehensif bagi bahagian Miri. Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, pelan induk ini akan menyediakan rangka kerja perancangan pembangunan mengenai penggunaan sumber asli dan penyediaan infrastruktur, utiliti dan kemudahan untuk memberi perkhidmatan kepada penduduk di bahagian Miri. Katanya, ianya merangkumi aspirasi kolektif, inovasi, kemampanan dan keterangkuman selain menetapkan laluan transformatif untuk wilayah Sarawak dengan tumpuan meningkatkan kualiti hidup semua penduduk. Beliau berkata demikian ketika merasmikan bengkel berwawasan pelan induk pembangunan Miri Visioning Workshop Greater Miri Development Master Plan di Miri. Melalui rancangan ini, kerajaan berhasrat untuk membina bahagian ini yang bukan sahaja sedang berkembang maju dari segi ekonomi tetapi juga memupuk fabrik sosial yang mengikat kebersamaan rakyat. Ke arah itu, Konsortium Malaysia dengan kerjasama Universiti Kertin Malaysia telah diamanahkan untuk menjalankan kajian terhadap pelan induk pembangunan Miri. Baik, penekanan mengenai sistem cukai kepada pembayar cukai baharu harus difahami bagi memastikan pemahaman di dalam keseluruhan sistem cukai negara, kaedah taksiran sendiri dan implikasi cukai kepada pembayar cukai. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2, Michael Tiang Minti berkata, Sarawak bersedia mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai sumbangan cukai negara dan bahagiannya daripada sumber persekutuan dengan pelantikan wakil dari Sarawak dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN.
Menerusi teks ucapannya yang dibacakan oleh Kapitan Ling Hua Wei pada ceramah kesedaran cukai di Methodist Pillay Institute MPID Sibu, kepentingan pelantikan ini bertepatan dengan sambutan ulang tahun ke-60 Sarawak Merdeka dan ianya bukan sahaja selaras dengan semangat MA 1963 tetapi yang pentingnya adalah Sarawak mempunyai wakil pengarah di LHDN. Ujarnya, kepentingan pematuhan cukai ini menggesa rakyat menunaikan tanggungjawab mereka dengan mengemukakan penyata cukai yang tepat kepada LHDN mengikut undang-undang cukai yang berkaitan. Percukaian adalah pendapatan yang penting untuk pembangunan negara. Oleh itu, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, sifat jujur adalah penting dalam memfailkan pendapatan cukai. Tambahnya, dengan hasil fiskal yang kukuh dan stabil, maka kerajaan dapat melaksanakan lebih banyak projek untuk memberi manfaat kepada rakyat seperti membina hospital, menambah baik kemudahan sekolah, menambah jalan, mengukuhkan pertahanan sempadan dan sokongan sara hidup yang lain. Seramai 197 pelajar tingkatan 5 dan 6 serta guru dari 8 sekolah menengah telah hadir pada ceramah kesedaran cukai itu dianjurkan oleh MPI. Saudara, 3 bulan bermaharajalela menyamun dan merompak warga emas, geng baby tumpas di tangan polis minggu lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, tangkapan ini dibuat dalam operasi bersepadu dijalankan baru-baru ini. 6 anggota geng baby termasuk seorang wanita berjaya diberkas. Dato' Azman memberitahu mereka ditangkap di beberapa lokasi berbeza di Kuching, Padawan dan Semerahan hasil intipan dan pendedahan rakan sejenayah. Jadi modus operandi kumpulan ini adalah mensasarkan warga emas sebagai mangsa pada awal pagi. Kumpulan ini bergerak aktif di daerah Kuching, Kota Semerahan dan Padawan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak, Kuching. Dato' Azman memberitahu dengan tertangkapnya mereka, polis telah berjaya menyelesaikan 13 kes jenayah. Tambahnya lagi, kesemua suspek yang berumur antara 20 dan 30 tahun itu berdepan 3 tuduhan termasuk 395, 397 kanun keseksaan, 380 dan 379A kerana samun dan rompak. Menurutnya lagi, nilai kerugian hasil dari rompakan kumpulan terbabit dianggarkan mencecah RM40,000. Seramai 8 atlet judo Sarawak membawa nama negara pada kejohanan ASEAN Judo Open 2023 di Taipei Gymnasium pada 1 dan 2 Julai 2023. 16 negara mengambil bahagian pada kejohanan dunia itu, iaitu Australia, Chinese Taipei, Indonesia, Malaysia, Perancis, Hong Kong, India, Kazakhstan, Macau, Nepal, Filipina, Korea Selatan, Romania, Samoa, Sri Lanka dan Amerika Syarikat. Acara penyerahan bendera telah diadakan baru-baru ini di Stadium Negeri Putrajaya, Kuching. Dihadiri oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Gerard Rentap Jabu dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak, SSC, Awang Putra Yusri Awang Ridwan. Penyertaan dalam kejohanan tersebut bertujuan memberi pendedahan kepada atlet Sarawak sebagai persiapan menghadapi Sukan Malaysia SUKMA ke-21 tahun depan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan. Memawin, terima kasih atas